Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan membincangkan hazard yang terdapat di tapak bina. Hazard yang terdapat di kedua-dua tapak bina ni, kategori tapak bina, sama ada bangunan, binaan bangunan ataupun binaan kejuruteraan, dia lebih kurang saja, hampir sama. Dan sumber hazardnya, sumber utamanya datang daripada dua punca, iaitu sama ada keadaan tidak selamat, unsafe condition, ataupun perbuatan tidak selamat. Okay? Yang paling banyak sekali adalah daripada keadaan yang tidak selamat. Perbuatan tidak selamat ni perlakuan manusia lah, perlakuan pekerja. Okey, jenis-jenis hazard dia ada beberapa jenis hazard, iaitu physical hazard, biological hazard, chemical hazard, ergonomic hazard dan juga psychosocial hazard. Okey, bagi hazard di tapak bina, yang paling banyak sekali yang kita boleh dapati adalah physical hazard. Sebagai contoh physical hazard ni, protruding object, paku, kayu, besi tajam yang berada di laluan pekerja, itu adalah hazard. Lantai yang licin, itu juga physical hazard. Lantai yang licin disebabkan oleh mungkin tumpahan cecair minyak, air dan sebagainya, ataupun struktur sementara seperti perancah, pelantar dibina dengan keadaan yang tidak kukuh. Pelantar yang tidak kukuh, struktur yang tidak kukuh, itu juga adalah hazard. Panas yang melampau, suhu yang melampau, itu juga adalah physical hazard. Okay. Selain itu, biological hazard mungkin kita boleh dapati atau terdapat di tapak bina berpunca daripada binatang-binatang seperti haiwan, serangga, seperti nyamuk, tebuan, ataupun binatang berbisa seperti ular dan sebagainya. Dan manakala ergonomic hazard, mungkin kedudukan kerja yang tidak selesa, iaitu awkward posture, kedudukan yang janggal, ataupun kita bekerja di ruang yang sempit, itu dikatakan dalam keadaan kita tak selesa, menyebabkan kita mungkin sakit belakang, sakit pinggang dan sebagainya, itu ergonomic hazard. Apalagi tu chemical hazard, mungkin berbunca daripada bahan-bahan kimia yang digunakan pakai dalam construction, ataupun gas-gas yang wujud di tempat kerja, yang mungkin contohnya sebagai carbon monoxide yang wujud daripada enjin yang digunakan pakai di tapak bina. Mungkin juga hydrogen sulfide yang biasanya terdapat dalam ruang manhole, lurang. Okey, manakala psychosocial hazard, biasanya kita boleh kaitkan dengan sexual harassment, tapi di tapak bina jarang berlaku lah, ataupun bully. Itu juga diklasifikasikan sebagai psychosocial hazard. Dan hazard ni sebenarnya perlu dikawal. Dan kaedah kawalannya, kalau kita belajar dalam sama ada safety officer khusus safety officer, safety head officer ataupun khusus triple S, memang diajar hierarchy of control, iaitu daripada penghapusan. Kalau tidak dapat dihapuskan, kita gantikan dengan bahan alat karkas yang lebih selamat, penggantian atau substitute, ataupun kita isolate, kita asingkan hazard tu, ataupun kita gunakan engineering control, ataupun kita gunakan kaedah administrative control, dan yang paling akhir sekali adalah PPE. Itu saja. Sekian. Terima kasih.